Lepas sembahyang maghrib, Datuk memanggil saya ke sisinya. Ia memeriksa kaki saya. Kata Datuk, kaki saya akan sembuh. Sebabnya masa berjalan siang tadi, saya tidak menghadapi sebarang kesulitan. Ini bererti uratnya masih elok. Isi yang mengecil, kisit, itu akan berisi kembali. Apa yang perlu dilakukan? Mematuhi petua yang telah disebut oleh Datuk pada Nenek Tama. Ya Tok, aku ada tugas besar yang mencabar. Apa dia Tok? Pertama, menentang musuh yang marahkan aku kerana menolong Sariah. Kedua, berhadapan dengan masalah yang aku hadapi bersama Haji Salim siang tadi. Tok perlukan pertolongan saya. Kau tak boleh menolong. Apa yang aku mahu kau dampingi Haji Salim sepanjang minggu ini, jangan kacau aku. Aku mahu membuat persediaan. Saya menarik nafas panjang. Perintah yang baru dikeluarkan oleh Datuk mesti dipatuhi. Saya mula renung muka Datuk. Perlahan-lahan Datuk menepuk bahu saya. Tama, ikut Haji Salim, galilah ilmu darinya. Kemudian kau ikut aku bersamanya ke tanah kubur. Haji Salim tu baik orangnya, tinggi pengetahuan agamanya, kau harus belajar darinya. Baik Tok. Datuk senang hati dengan pengakuan yang saya berikan padanya. Kemudian, Datuk menyuruh Nenek masak nasi serta menyediakan hidangan yang sedap untuk saya dan dirinya. Saya senyum melihat telatah Datuk. Dalam ia serius itu, ada lucunya. Itulah Datuk saya yang aneh buat orang lain, tetapi amat istimewa buat diri saya. Suasana pagi itu terasa lembap sekali. Matahari terasa segan untuk menebarkan sinarnya ke bumi. Semua lopak dan parit dipenuhi air. Tanah bertukar menjadi bercak. Hujung daun terus menetaskan baki air hujan yang masih tinggal. Lebat hujan malam tadi, dari maghrib hingga subuh, cetus Datuk sambil melihat air menitik satu-satu dari hujung atap. Saya anggukkan kepala. Datuk terus menyandang senapang kampung berlaras dua ke bahu. Aku mau ke hutan menimba ayam. Datuk melangkah ke ambang pintu. Saya turut dari belakang. Sampai di anak tangga terakhir, Datuk mengenakan sepasang sepatu getah warna kuning ke kakinya. Kau pergilah ke rumah Haji Salim. Tengok dia buat keris. Carilah pengetahuan darinya. Datuk terus melangkah dalam suasana pagi yang lembap. Saya masih duduk di mata anak tangga terakhir. Ada sesuatu yang saya fikirkan. Sudah lama benar Datuk ke hutan tanpa membawa senapang kampung berlaras dua. Ia merasa lebih aman membawa golok atau parang panjang untuk melihat jerat yang dipasang. Cara mendadak sahaja, kebiasaan yang diamalkannya ditinggalkan pada hari ini. Saya tidak kuasa mahu memikirkan tentang Datuk. Ia lebih dewasa dan banyak pengalaman dari saya. Ia tahu apa yang patut dibuatnya. Saya merenung ke hujung jalan. Bayang Datuk sudah tidak kelihatan lagi. Ia sudah membelok ke kanan, mengayuh basikal tuanya di permukaan jalan raya. Sebelum sampai kawasan hutan yang mahu dimasuki, Datuk terpaksa tunggang basikal sejauh 2 batu. Saya kira tubuhnya yang sihat itu akan dipecahi peluh-peluh halus. Datuk tidak akan meredah hutan dengan basikal, ia akan meninggalkan basikalnya di bawah pokok pauh di bibir jalan raya. Cuaca pagi yang lembap itu membuat saya malas bergerak ke mana-mana. Rasanya dalam suasana begitu, cukup seronok baring di katil sambil membaca. Saya sedar, apa yang saya impikan itu tidak akan terlaksana. Pantang bagi nenek kalau melihat cucunya membuang masa di atas katil. Kata nenek, orang lelaki yang selalu baring di katil waktu pagi hingga tengah hari akan jadi malas. Pintu rezeki ditutup oleh Tuhan dan ia akan mati kelaparan. Kata-kata nenek itu cukup berkesan dalam diri saya. Sesungguhnya, saya tidak mahu menjadi lelaki pemalas. Apatah lagi mati kelaparan. Saya bangun dan terus masuk ke rumah. Kenakan baju kemeja biru berlengan pendek ke tubuh. Sarungkan seluar panjang putih, berkaki besar ke badan. Sikat rambut dengan rapi, kenakan minyak atar ke badan. Mau ke mana Tama? Nenek merenung tubuh saya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Bijinya matanya bagaikan berputar-putar. Ke rumah Haji Salim naik. Bergaya benar nampaknya kau hari ni Tama. Sekali-sekala naik. Keluh nenek bersama senyum tawa pagi yang lembap. Sejak akhir-akhir ini, nenek mengikuti dengan teliti perubahan yang terjadi pada diri saya. Nenek bagaikan tahu bahawa cucu lelakinya sudah masuk alam remaja,
tidak suka pakai seluar pendek dengan rambut yang kusut. Nenek juga sedar, bila saya bersikat di cermin, pasti memakan masa berjam-jam. Bukan apa-apa, saya cuma meniru Jambul P. Ramlee. Kadang-kadang mencontengkan arang di bibir, meniru Ngisai P. Ramlee. Ada kalanya, memakai baju yang berkotak-kotak macam P. Ramlee dalam filem sedarah. Semuanya saya lakukan waktu Datuk tidak ada di rumah. Kalau Datuk ada, ia selalu melarang perbuatan saya itu. Datuk tidak suka saya meniru. Apa yang Datuk mahu ialah membuat sesuatu mengikut kemahuan sendiri tanpa terpengaruh dengan orang lain. Tama, terdengar suara di halaman rumah. Suara siapa tu naik? Kalau tak silap aku, suara Haji Salim. Saya dan nenek menerpa ke muka pintu. Haji Salim tercegat di kaki tangga. Ada apa Haji? Aku nak ajak Tama pergi ke kampung Haji Arif di Temur. Apa halnya? Aku nak mengambil biji benih durian dari sepupu aku. Pergi dengan bas atau taksi? Dengan motosikal? Boleh, apa salahnya? Tak minta pun tak apa, asalkan Tama keluar dengan Haji. Dengan orang lain terasa juga bimbang di hati. Saya gembira mendengar kata-kata dari nenek. Saya terus masuk ke bilik, sikat rambut dan membentuk Jambul P. Ramlee di kepala. Ternyata, Jambul Lala P. Ramlee yang saya usahakan itu habis runduk ditampak angin motor. Tidak saya duga sama sekali bahawa Haji Salim memang kaki pecut, bagaikan mahu pecah bunyi enjin Honda 50cc yang dipandunya dengan laju. Ekor serbannya melayang-layang macam ekor wau yang berbentuk ikan bawal. Dari kampung hingga ke Bandar Ipoh, cuaca sepanjang perjalanan redup sahaja. Bila masuk ke kawasan Pekan Kampar, matahari bersinar dengan teriknya. Pangkal ketiak dan paha saya terasa bergetar. Saya dan Haji Salim sampai di Pekan Temur. Kami singgah di warung menjual kopi. 2 cawan kopi diminta dari tuan punya warung. 1 untuk saya dan lagi 1 untuk Haji Salim. Kita jalan-jalan dulu Tama, lepas itu baru pergi ke kampung Haji Arif. Saya mengikut saja. Bagus, Haji Salim menepuk bahu kanan saya berkali-kali. Sinar matahari pukul 11 pagi terasa amat perit menggigit kulit tengkuk dan muka saya. Kami terus melangkah di bibir jalan menuju ke arah Pekan Tapah. Telinga saya terdengar-dengar sayup-sayup bunyi gendang orang jual ubat. Orang Cina jual ubat, kata saya. Singseh jual ubat, tingkah Haji Salim. Kita tengok Pak Haji. Boleh, mari. Saya dan Haji Salim mempercepatkan langkah menuju ke arah manusia yang sedang berlonggok mengerumuni penjual ubat tersebut. Saya tidak faham dengan apa yang dikatakan oleh penjual ubat kerana ia bercakap dalam bahasa Cina. Setiap kali cakapnya berakhir, gendang akan dipalu. Bunyinya cukup membingitkan gegendang telinga. Setiap orang yang lalu di situ, tidak kira orang Melayu, Cina atau India akan berhenti dan terus menghurung penjual ubat tersebut. Meskipun mereka tidak tahu berbahasa Cina, cara dan gerak-geri yang dilakukan oleh penjual ubat itu membuat mereka faham tentang khasiat-khasiat ubat yang dijual. Kerana orang terlalu ramai mengerumuni penjual ubat, membuat saya tidak dapat melihat wajah penjual ubat itu. Setelah mencela sana, mencela sini, saya berjaya sampai ke garisan sempadan penjual ubat itu. Saya terus duduk mencangkung di situ. Penjual ubat itu berbadan besar dan tegap, macam seorang ahli gusti. Daging di tubuhnya kelihatan berketul-ketul. Ia memakai seluar hitam dengan tali pinggang besar berwarna merah. Kaki seluarnya yang kecil dimasukkan ke dalam kasut hitam yang tinggi separas lutut. 2 orang kawannya juga berbadan tegap. Kawannya yang memukul gendang berwajah bengis, perutnya boroi dengan pusat yang berbuku. Manakala yang memegang tombak, membalut tubuhnya dengan baju dan seluar hitam yang dibuat dari kain sutera. Di samping tombak yang bermata seperti beliung itu, ia juga memegang parang bermata lebar. Semuanya berkilat tajam. Di depan penjual ubat itu berlonggok-longgok akar ubat dan batang-batang kayu kecil. Tidak jauh dari longgokan batang kayu dan akar, tersusun botol-botol yang berisi pil. Terdapat juga kepala ular dan kulit ular yang sudah dikeringkan. Ini Singseh bukan sini punya, dia Taiwan mari, seorang lelaki Cina memberitahu kawannya yang berbangsa Melayu. Orang Melayu itu anggukkan kepala sambil tersenyum. Dia banyak kuat punya orang, tambah lelaki Cina itu lagi. Rugilah, dia tak tahu cakap Malaysia. Lu betul. 2 orang kawan baik itu ketawa.
Penjual ubat merasakan dirinya diketawakan. Dengan mata yang garang ia merenung lelaki Melayu dan Cina itu. Wajah kedua-duanya kelihatan pucat. Lepas itu mereka tidak berani bercakap. Penjual ubat itu terus berdiri di tengah gelanggang sambil menumbuk ke kiri dan ke kanan. Bila ia berhenti daripada melakukan pergerakan itu, gendang pun dipalu dengan sekuat hati. Bagaikan mahu pecah kegendang telinga dibuatnya. Kawannya yang memegang tombak pula bercakap. Selesai ia bercakap, gendang pun dipalu. Penjual ubat membuka langkah, Kun Tahu melompat ke atas, ke kiri dan ke kanan. Daging badannya nampak berulas-ulas, macam ulas durian tembaga yang baru dikopek. Penjual ubat berhenti dari langkah Kun Tahu. Ia meletakkan tangan kanannya di atas tunggul kayu yang memang disediakan di situ. Kawannya yang memegang tombak melepaskan tombak di tangannya, lalu mengambil parang bermata lebar.